Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alright, so kamu masih lagi dalam semester 1. Jadi semester 1 ni yang kamu dah belajar sebelum ni dan kita dah ada buat PB untuk tajuk tu adalah bab yang pertama iaitu algebra. Okay, so algebra kita dah selesai. Okay, bab yang kedua yang kita sedang berada sekarang ni adalah persamaan linear. Okay, jadi persamaan linear ni kita dah belajar sebelum cuti pertengahan SEM 2 minggu ni kita dah belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Macam mana kita nak selesaikan persamaan linear tu, kalau pindah tempat, tanda tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab akan jadi bahagi ataupun kita tulis sebagai per, dan bahagi yang kita tulis sebagai per tu bila pindah tempat dia akan jadi darab. Okey, tu asas lah. Alright, so cikgu rasa cikgu nak langkah kita pergi cepat sikit sebab kamu punya kelas sekali je seminggu. Okey, jadi cikgu akan terus ajar masih lagi dalam bab persamaan linear tapi kita akan masuk bab yang kedua persamaan linear. So kita akan masuk persamaan linear serentak. Okey. So persamaan linear serentak ni dia melibatkan dua pemboleh ubah. So sebelum ni kita belajar persamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah, dia ada satu pemboleh ubah. So yang ni persamaan linear serentak maksudnya ada dua persamaan linear dan ada dalam dua pemboleh ubah. So apa maksud dua pemboleh ubah? Boleh on mic untuk respon. Apa maksud kalau cikgu cakap dua pemboleh ubah? Anyone? Ada dua huruf. Pandai. Bagus. Maksudnya ada dua huruf. Alright, good. Okay, so ada dua huruf. Okay, jadi itu yang kita nak buat pada hari ini. Alright, so persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah ni, okay, cara kita nak selesaikan dia ni ada dua kaedah. So kaedah yang pertama adalah penggantian dan kaedah yang kedua adalah penghapusan. Right? Okay, so ada dua kaedah tapi hari ni cikgu hanya akan ajar sikit je lah dulu banyak-banyak nanti tak ingat pula. Okay, so cikgu hanya akan ajar kaedah yang kedua ni, yang B ni iaitu kaedah penghapusan. Okay, so kaedah penghapusan. Kejap ya. Cikgu nak pergi kepada kaedah penghapusan Sekejap slide cikgu dia terhenti pula. Take your time, cikgu. Thank you. Sekejap ya. Okay, so tadi cikgu nak pergi kepada kaedah penghapusan. Alright, so kita tengok dulu macam mana nak selesaikan dua persamaan linear serentak menggunakan kaedah penghapusan Okay, so sebabkan kita ada dua persamaan linear serentak, okay, jadi dia akan jadi macam ni lah. Soalan yang pertama, dia ada dua persamaan linear. So bila ada dua persamaan linear, sebab tu dia dipanggil persamaan linear serentak. Sebab ada dua soalan, ada dua persamaan dalam satu masa. Ini contoh soalan dia macam ni lah. Okay. So ada selalunya kita jumpa satu saja persamaan linear, lepas tu satu saja pemboleh ubah, lepas tu kita cari ialah nilai X ataupun nilai Y. So sekarang ni ada dua pemboleh ubah. Okay, so boleh tak kamu nyatakan dekat sini apakah pemboleh ubah yang ada dalam kedua-dua persamaan linear ni? X dengan Y.
Okay, good. X dengan Y. Alright. Okay, ini contoh yang pertama dan ini adalah contoh soalan yang kedua. So, kamu akan nampak ada dua persamaan linear yang ditulis berdekatan dan ada dua pun boleh ubah. Okay, jadi sekarang kita tengok contoh soalan yang pertama. Okay, jadi sekarang kamu boleh buat catatan macam mana cara kita nak selesaikan menggunakan kaedah penghapusan. Langkah pertama, kamu labelkan dulu sebab ini ada dua persamaan. Jadi ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Alright, jadi sekarang kita nak buat kaedah penghapusan. Jadi kalau kata penghapusan, maksudnya kita kena hapuskan. Kena hapuskan. So kat sini ada dua pun boleh ubah. Iaitu X dengan Y. Jadi kalau guna kaedah penghapusan, kita kena pilih kita nak hapuskan salah satu pun boleh ubah. Iaitu sama ada X atau Y. Okay, jadi sekarang cuba kamu tengok dekat pun boleh ubah, dekat persamaan linear yang pertama, dekat depan ni ada 4X. Persamaan linear yang kedua, dekat bawah ni ada 3X. Okay, jadi X dengan X ni kita nak hapuskan. Ataupun lagi satu kamu tengok yang untuk Y ni, atas ni 3Y, yang kat bawah ni tolak Y. Okay, so kalau kita nak hapuskan, okay, so dia mesti ada perkali yang sama. Bila sama baru kita boleh hapuskan. Contoh, kalau dekat atas 4, dekat bawah ni pun mesti 4. Jadi bila nak tolak, 4 tolak 4, tinggal kosong. Tu maksudnya kita nak hapuskan. Okay, tapi sekarang cuba kamu tengok X. Dekat atas 4, dekat bawah 3, nombor dia sama tak? Tak. Nombor dia tak sama. Bila tak sama, tak dapatlah kita nak hapuskan. Okay, dan kita tengok pula Y. Dekat atas 3, dekat bawah ni kira berapa ni? Tolak Y ni kira 1. Siapa sebut 1 tadi? Cikgu dengar ada sebut 1. Siapa saya? Aisyah. Aisyah. Okay, Aisyah betul. So, atas 3, bawah 1. Jadi, masih lagi tak sama. Jadi sekarang ni kita kena bagi sama. Mana-mana pun boleh ubah supaya bila sama kita boleh hapuskan. Macam tu. Alright, so antara X dengan Y, cikgu akan pilih ataupun kamu akan pilih yang mana yang nak bagi sama. Yang kalau 4, bawah 3. So kalau nak bagi sama, dia kena darab dengan satu nombor supaya atas dan bawah jadi sama. Macam tu So kalau Y 3, bawah 1, kita kena darabkan atas dengan, kita kena darabkan supaya jadi sama. Okay, jadi antara X dengan Y, okay, cikgu akan pilih nak bagi sama nombor tu ataupun perkali, cikgu akan pilih Y. Sebab apa? Sebab nombor dia kira nombor yang kecil lah. Atas ni kira 3, bawah ni kira 1. Okey, sekarang atas 3, bawah 1. Jadi kalau kita nak bagi sama, kita nak bagi jadi nombor apa? Supaya atas dan bawah sama. 3. 3. So dekat atas 3, dekat bawah ni kira 1 kan. Jadi daripada 1, kalau nak jadi 3, kita kena darab berapa? Darab 3. Darab 3, betul. So kita kena darab 3. Okay, so kita boleh buat macam ni. Kita kena bagi sama sebab bila sama baru boleh hapus. Sebab ini adalah kaedah penghapusan. Okay, jadi sekarang nak bagi sama, tadi Aisyah kata 3, betul. So kat bawah kalau nak bagi sama, kita kena darab 3. So bukan dekat Y tu je kita darab 3. Dekat ketiga-tiga sebutan tu kita mesti darab 3 juga. Dia tak adil lah kalau dekat Y tu je darab 3. Nanti dia jadi tak betul lah. Dia mesti sama. Semua mesti darab dengan 3. So kamu buat macam ni, darab dengan 3. Okay. So bila dah darab dengan 3, tulis semula. Tulis semula kedua-dua persamaan ni. So dia akan jadi yang pertama tadi 4X tambah 3Y sama dengan 11. Okey, yang kedua dia akan jadi apa? Dia dah jadi yang baru. Siapa boleh bagi tahu cikgu setelah didarabkan dengan 3? 9X. Okey, betul. 9X. Lepas tu tolak? Tolak 3Y. Yes. Sama dengan 15. Okey, good. Betul tu. So 9X
tolak 3Y sama dengan 15. So dapat ni sebab kita darabkan dengan 3. 3X darab 3, 9X. Tolak Y darab 3 jadi tolak 3Y. Sama dengan 5 darab 3 jadi 15. Boleh? Okay, so setakat ni boleh ikut tak? So far so good? Boleh. Okay, good. Alright, good. Okay, so sekarang kita tengok, dah ada yang sama lah. Iaitu dekat Y. Atas 3, bawah 3. Jadi, bolehlah kita buat penghapusan. Alright, okay, ada tips di sini Ada tips di sini. Okay, sekarang kita tengok. Atas 3Y, bawah 3Y. Dah sama dah. Okay, sekarang kita tengok tanda operasi dekat depan 3Y. Dekat atas tu, tanda dia tambah. Dekat bawah tu, tanda dia tolak. Jadi tambah dengan tolak ni tanda dia berbeza, betul? Betul. Tanda berbeza. Okay, jadi ada tips di sini. Kamu boleh catatkan. Okay, kalau tanda dekat depan perkali iaitu nombor yang tadi kita dah bagi sama tu. Kalau tanda dia berbeza, macam ni. Kalau tanda berbeza, untuk hapuskan Y tersebut yang dah sama-sama 3 tu. So kalau nak hapuskan, dia tidak semestinya kena tolak. Okey, disebabkan tanda dekat sini berbeza, tips dia kalau kita nak hapuskan, kita mesti tambah. So kamu catatkan tanda berbeza, mesti tambah. So kita kena tambah kedua-dua persamaan linear ni, di mana bila kita tambah, nanti kejap lagi Y akan terhapus. 3 dengan 3 tu akan tak ada dah, akan jadi kosong. Okey, jom kita cuba. So sekarang kita kena tambah kan. Okey, jadi tambah. Nampak cikgu buat tanda tambah warna pink kat tepi tu. Dan buat garis macam ni. Okey, jadi sekarang kita tambah 1 per 1. Mula-mula X. 4X tambah 9X. Berapa X? $13. Okey, 13X. Okey, kita dah selesaikan X dengan X. Sekarang kita ambil Y pula. Positif 3Y tambah negatif 3Y. Macam mana nak buat? Tadi kita dah buat untuk X Tadi kita dah buat untuk X. Yang ni kita dah tambah. So jadi 13X. Sekarang kita buat yang untuk Y pula. Yang ni. Okay, so positif 3Y tambah negatif 3Y. So dia jadi macam ni lah. Positif 3Y tambah negatif 3Y. So dekat sini tambah dengan tolak, dia akan jadi tolak. So positif 3Y tolak 3Y. Macam itulah dia punya keadaan dia. So 3Y tolak 3Y akan jadi kosong. Kosong Y. Kalau kosong Y, perlu tak kita tulis apa-apa lagi? Tak perlu. Tak perlu sebab dah habis dah. Kita dah hapuskan dia. Itu maksud hapus Okay, so kita dah hapuskan dia. Jadi Y dah tak perlu tulis. So kita hanya tulis 13X. Dia jadi macam ni. 13X, Y cikgu kosongkan. Tak ada Y dah sebab dah kosong. Okay, jadi tak perlu tulis. Kemudian sama dengan, tulis sama dengan. Mana datang 26 ni? Macam mana cikgu boleh dapat 26? Tambahkan atas 11 tambah 15. Betul. Yang hujung tu pun kita tambah 11 tambah 15 jadi 26. So Y dah tak ada. Tinggallah 13X sama dengan 26. Okay, sekarang kita nak cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X? 13 tu kita kena buat apa? 13X sama dengan 26 sekarang. So kita nak cari X. Apa patut kita buat dengan 13 ni? Pindahkan ke 26. Betul. Pindahkan ke 26 dia akan jadi apa? Bahagi. Tambah, tolak. Jadi bahagi. Bahagi 13. So cikgu buat per. Per tu bahagilah. Okey, boleh. So macam mana kita nak tahu jadi bahagi?
Kita tengok balik 13 dengan X ni hubungan dia adalah operasi darab. Jadi 13 darab X. So that's why bila 13 pindah dia akan jadi bahagi. Boleh? Okay? Boleh. Right. Okay. So 13X sama dengan 26, maka X sama dengan 26 bahagi 13. So dia akan jadi macam tu lah. Macam ni. 26 bahagi 13. So 26 bahagi 13 kita akan dapat X sama dengan 2. 2. Yes, dah dapat nilai X. Tapi kita dah selesai ke ni? Kita masih belum selesai lagi. Apa pula yang langkah seterusnya yang kita kena buat ni? Kita dah dapat nilai X, maksudnya kita dah selesaikan untuk nilai X. Sekarang yang belum selesai adalah untuk nilai Y pula kita kena cari, sebab dalam pemboleh ubah dalam persamaan linear serentak ni ada dua pemboleh ubah, iaitu X dan juga Y. Sekarang nilai X kita dah dapat. Okay, jadi nak kena cari nilai Y pula. Okay, so nak cari nilai Y, okay, kamu pilih antara persamaan 1 dan persamaan 2. Yang mana yang kamu rasa nombor dia kecil? Tak banyak nombor macam tu. 1 ke 2? 2. Kalau cikgu pilih 2. Okay, so nak pilih 1 atau 2 tak kisah. Okay, tapi sekarang cikgu pilih 2 lah sebab cikgu tengok macam kecil nombor dia, iaitu 3X tolak Y sama dengan 5. Persamaan nombor 2 yang asal. So cikgu akan buat macam ni. Gantikan X sama dengan 2. Okay, yang kita dah dapat nilai X ni tadi, X sama dengan 2 ke dalam tadi cikgu pilih dan ada kawan-kawan pilih persamaan yang kedua. Okay, jadi gantikan nilai X sama dengan 2 ke dalam persamaan 2. Okay, so sekarang persamaan 2, 3X tolak Y sama dengan 5. Okay. So sekarang cuba tengok, X dekat sini cikgu buat warna biru. Bermaksud kita nak gantikan nilai X sama dengan 2 kat sini, nak ganti masuk dalam ni. Okay. Alright, so 3X tolak Y sama dengan 5, maka dia akan jadi macam ni. Ni 3X tolak Y sama dengan 5, dia akan jadi 3 dalam kurungan 2 tolak Y sama dengan 5. So 2 ni adalah nilai X yang kita dah dapat tadi. Kita gantikan dalam persamaan. Okay, so 3 dalam kurungan 2 tolak Y sama dengan 5. Okay, 3 dalam kurungan 2 ni maksudnya adalah operasi darab. Jadi 3 darab 2 bersamaan dengan 6. Boleh? So kita akan jadi macam ni lah. 6 tolak Y sama dengan 5. Okay. So sekarang kita nak cari nilai Y. Apa yang patut kita buat yang seterusnya? Sekarang cikgu akan pindahkan. Okay, nak pindahkan siapa ni? Cikgu akan pindahkan 6 sebab cikgu nak cari nilai Y. Jadi Y tu duduklah dekat sebelah kiri. Kat depan tu. Okay, jadi cikgu akan pindah 6. So 6 ni, ni 6 akan pindah duduk sebelah 5. So dia akan jadi 5 tolak 6 ke? 5 tambah 6 ke? 5 darab 6 ke? 5 bahagi 6? 5 tambah 6. 5 tolak 6. Dia akan jadi 5 tolak 6. Sebab 6 ni dia sebenarnya kat depan ni tak ada apa-apa, maksudnya dia nombor positif. So that's why bila pindah dia jadi nombor negatif. Dia akan jadi tanda tolak lah. Alright. Okay, so pindahkan 6. Okay, bila pindah 6 akan jadi macam ni. Setuju tak? Negatif Y sama dengan 5 tolak 6. Setuju? Setuju. Okay, betul. So, negatif Y sama dengan 5 tolak 6. Jadi 5 tolak 6 tu nilai dia adalah negatif. 5 tolak 6, negatif 1. Yes, negatif 1. So dia akan jadi macam ni lah. Negatif Y sama dengan negatif 1. Okay. So sekarang cikgu nak tanya kamu, negatif Y kat sini, dia sebenarnya
Negatif berapa Y? Negatif 1Y. Good. Negatif 1Y. Okay, so jadilah negatif Y. So sebenarnya negatif 1Y ni dia sebenarnya adalah negatif 1 darab Y. Macam tu. So negatif 1 darab Y jadilah negatif 1Y ataupun negatif Y. Okay, jadi sekarang kalau cikgu nak cari Y saja, apa patut kita buat dengan negatif 1? Cikgu nak Y je sekarang. Keluarkan negatif 1. Negatif 1 ni kita kena pindahkan dia. So bila pindah, dia akan pergi ke sini. Okay, dia akan pergi ke sini. So dekat kanan ni dah ada negatif 1. Jadi adakah negatif 1 tambah 1, negatif 1 bahagi negatif 1 ataupun macam mana? Tambah 1. Salah. Kenapa bukan tambah? Sebab apa? Sebab dia negatif 1 dah Y. Sebab negatif 1 darab Y ni kita tengok kat sini, ini adalah operasi darab. Jadi walaupun dia ada negatif 1 tapi kita bukan tengok negatif 1 tu, kita tengok operasi darab. Jadi bila operasi darab, bila pindah dia akan jadi bahagi. Okay. So dia akan tinggal Y. So Y ni akan dapat sama dengan 1. So macam mana boleh dapat 1? Okay, yang ni dekat sini ada satu lagi step suruh dapat 1 Dia akan jadi macam ni. Negatif 1 bahagi negatif 1. Macam tu. Faham tak? faham. Negatif 1 bahagi negatif 1. So bila kita selesaikan, dia akan dapat nilai dia bersamaan dengan 1. Okay. Potong atas bawah ataupun nak tekan kalkulator pun boleh. So dapat Y sama dengan 1. Okay, jadi barulah kita punya persamaan linear serentak ni selesai. Di mana nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 1. Okay, so bila dah habis kita boleh tulis keluar dia. Tulis semula X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Macam ni. So dah siap kita punya persamaan linear serentak. Boleh? Okay, so Boleh. di sisi kamu ada kalkulator tak? Ada. Okay, so sekarang alalang kelas kita ni cikgu nak ajar sekali macam mana cara nak cek jawapan guna kalkulator. Sekejap Okay, tadi jawapan dia adalah X sama dengan 2, X sama dengan 1. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Okay, untuk soalan ni. Jadi kita nak check betul atau tidak Okay, so sekarang cikgu akan tunjuk macam mana cara nak gunakan kalkulator. Okay, so sekarang ni dekat cikgu ada kalkulator. Sekejap cikgu pun nak, cikgu lupa. Okay, tekan mode. Kalkulator kamu ni sama model tak dengan cikgu ke kamu pakai kalkulator baru? Kalkulator baru. Kalkulator baru. Okay, tak apa. Baru-baru. Baru-baru Warna pink ke? Sebab cikgu tengok ada kalkulator yang warna pink tu comel je kan? Tak, macam biasa. Macam biasa. Okay. Okay, so pastikan kamu tekan mode sampai kamu jumpa perkataan. Sekejap Cikgu pun dah lupa sat-sat. EQN Okay, patah balik. Kamu tekan mode sampai jumpa perkataan EQN. Betul. So EQN ni nombor 1 kan? EQN ni nombor 1. Jadi kita dekat kalkulator kita tekan 1. Okay, lepas tu dia akan tanya unknown. Unknown 2, 3, 4. So unknown kita iaitu pemboleh ubah kita ada 2 saja. Betul tak? So unknown 2 kita tekan 2. Okay, so sekarang dia akan tanya A1. Dia tanya A1. A1 adalah merujuk kepada, okay, kamu tengok dulu persamaan yang pertama.
A1 dia merujuk kepada sebutan yang first kat sini, iaitu ada 4X kan kat sini kan. So A1 kamu masukkan 4. So tekan 4. Lepas tu tekan sama dengan. Okay, sekarang dia tanya B1. Okay, B1 kamu ambil yang 3Y ni kan. Okay, ambil 3Y. So kat depan ni positif 3. Maksudnya 3 lah. So kamu tekan 3. Tekan 3. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Dan dekat kalkulator paparan sekarang dia akan tanya C1. Jadi C1 kamu nak masuk berapa pula ni? 2. Mana ada nombor 2 pun kat situ. Tengok yang persamaan yang first ni. 11. 3. Kita masukkan yang ni. 11 yang hujung ni. Tadi dah masuk 4. Ni 3. So sekarang 11. Okay. Tekan 11. Okay. Lepas tu tekan sama dengan. Okay. Sekarang bila dah tekan sama dengan, dia tanya A2. A2 kita nak ambil yang mana pula ni? Ambil 3. daripada persamaan yang kedua 3. iaitu. Betul. Ambil 3. So tekan 3. Tekan sama dengan lagi. Okay. B2. Okay. B2 ni kita tengok dekat tolak Y. So kita ambil perkali dia. Berapa kalau kat sini tak nampak nombor. Tolak Satu. 1. Tapi kita tak Tambah boleh 1. ambil. Kita tak boleh tekan 1 je. Sebab apa kita tak boleh tekan 1? Sebab tolak dia 1. 1. Okay, 1. Tapi Tambah dekat sini negatif. ada tolak. Tambah tolak. Ada tolak. So tolak 1 lah ataupun negatif 1. Kalau ada tanda negatif, negatif ni kita ambil sekali. So dekat kalkulator tekan dulu tanda tolak. Macam ni. Tekan 1. Maksudnya negatif 1. Kalau negatif tu kita kena letak sekali negatif dalam tu. Boleh? Boleh. Lepas tu kita tekan sama dengan. Kita masuk pula C2. C2 maksudnya yang hujung sekali lah. Iaitu nombor 5. Okey, masukkan 5. Okey, sekarang kita tekan sama dengan. Dia akan keluar. X2. Betul tak tadi X kita 2? Betul. Okay, tekan lagi sekali sama dengan kat bawah ni. Dia akan keluar Y1. Jadi jawapan kita tadi betul kan? Y sama dengan 1. Jadi kita boleh check jawapan dengan menggunakan calculator. So kita dah buat panjang-panjang tadi kan? Kita nak check betul tak jawapan aku ni. So kita boleh check guna calculator dengan kaedah macam ni. Okay. Okay tak? Boleh ikut tak? So inilah dia kaedah penghapusan. Okay. So ini soalan yang pertama. Cikgu dah tunjukkan. Okay. So boleh tak sekarang kamu buat soalan nombor 2 ni? Kamu boleh catat di kertas dan cuba selesaikan. Cikgu bagi 3 minit. Cukup tak? Sementara tu kamu nak tengok sambil nak. Kamu salin dulu soalan ni. Lepas tu kamu nak tengok step tadi tak? Cikgu paparkan slide yang ada step tadi. Nak tengok? Ataupun nak cuba terus? Kelas? Boleh je. Boleh je. Maksudnya kamu cuba terus Okay, so kamu cuba terus. Ini soalan nombor 2. 3x tolak 5y sama dengan negatif 5. 4x tolak 11y sama dengan 2. Okay. So sekarang kita tengok ada tak nombor yang sama. Kalau tak ada, kita kena bagi sama. So yang mana nak bagi sama, kamu pilihlah mana-mana yang kamu rasa senang untuk bagi sama dan nombor tu tak besar. So adakah kamu mencuba? Cikgu bagi kamu masa. Lepas ni cikgu panggil siapa yang boleh tunjukkan solution. Boleh on camera untuk tunjuk jawapan. Okay, kamu buat dulu. Lepas tu untuk kepastian kamu boleh check jawapan guna kalkulator. Betul tak jawapan kamu? Dan kamu boleh tunjukkan jalan kerja pada cikgu dan kawan-kawan.
So ini adalah contoh tadi. Kalau kamu nak tengok. Okay. Tips dia yang paling penting, tanda berbeza kamu kena tambah. Jadi kalau tanda sama, kamu kena tolak. Ni soalan tadi. 3x tolak 5y sama dengan negatif 5. 4x tolak 11y sama dengan 2. Sementara tu, ada tak sesiapa yang ada masalah? Ataupun kamu memang Tak ada. tengah buat? Okay. So, Akilah dah siap ke? Sikit lagi. Sikit lagi. Okay, tak apa. Take your time. Sekejap lagi kita bincang untuk soalan ni. Lepas dah bincang, cikgu bagi latihan. Lepas tu kita bersurai lah. Tak boleh lama-lama kan? Dalam petang-petang ni kan? So, sambil-sambil jawab soalan ni, bolehlah nak makan kuih ke, nak minum air ke, tak apa. Sebab dekat rumah kan, cikgu tak nampak. Boleh je nak ngap-ngap-ngap. Kalau kat sekolah, kat kelas, tak boleh lah. Ambil lah kesempatan 5 minggu ni untuk buat macam tu. Akilah left. Kenapa Akilah left? Terus dia left. Ke line tak okey? Akilah ni line tak okey kot. Okey. Jom kita bincangkan bersama. Ada yang dah siap ke? Cepatnya cikgu bagi masa sikit lagi Okey. Sorry. Nak suruh cepat-cepat pula kan? Cikgu Yati ni. Okey. Ada yang dah siap? Dah. Dah. Okey. Siapa yang dah tu? Boleh sudi tak nak tunjukkan solution kamu?
So Aisyah. kamu boleh Aisyah ke? Aisyah. Okey, Aisyah boleh on mic. Sorry, on camera. Okey, sekejap cikgu akan pin kamu. Sekejap ya. Okey. Alright, cikgu dah pin kamu. Okey, yang lain semua boleh tengok Aisyah punya solution. Okey, sekejap Nampak cikgu? Okey, nampak. Okey, kamu jangan gerak-gerak. Bagi dia apa? Bagi dia autofocus sebab okey. Okey, so sekarang ni kamu bagi sama yang X ke yang Y ni? Saya buat Y dulu. Kamu bagi sama. Saya buat Kamu bagi sama X. Okey. So, okey baru jelas. Okey. Okey, don't move. Okey, so sekarang ni cuba tengok semua. Aisyah dia bagi sama X. Maksudnya atas dia darab 4, bawah dia darab dengan 3. So atas dengan bawah dia jadi 12. Okey, betul? So bila atas darab dengan 4, semua pun kena darab dengan 4. So dia akan jadi 12X tolak 20Y sama dengan negatif 20. Dan yang kat bawah semua darab dengan 3, dia akan jadi 12X tolak 33Y sama dengan 6. Okey. So dapatlah 13Y. Okey, 12X dengan 12X tu kira kena buat operasi tolak sebab dia tanda dia sama. Bila tanda sama, tolak. Tanda berbeza, tambah Okay, so negatif 20 tolak 33. Tolak-tolak jadi tambah, maka 13Y. Yang hujung negatif 20 tolak 5. Tolak 6. Dia akan jadi negatif 26. Okay, good. Alright, so nak dapatkan nilai Y, 26, negatif 26 bahagi 13, dapat Y sama dengan negatif 2. Okay, anjak sikit untuk tengok nilai X pula. Okay, nilai X ni kamu ambil persamaan yang kedua ke ni? Persamaan yang kedua So 3X tolak 5Y sama dengan negatif 5. Jadi Y tu kamu ambil nilai negatif 2 tadi. Okay, betul. 3X negatif 5 darab negatif 2 dia akan jadi tambah 10 sama dengan negatif 5. Okay, good. 3X negatif 5 tolak 10 negatif 15 bahagi 3 dapat negatif 5. Okay, good. Okay, so kawan-kawan yang lain, kejap kamu jangan bergerak lagi. Kawan-kawan yang lain kamu boleh snap jawapan Aisyah ni lah. Bolehlah snap untuk rujukan. Jawapan dia adalah X sama dengan Y sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 5. Dah tekan negatif 5, okay. Dah tekan kalkulator dah check jawapan? Dah. Okay, so adakah dapat X dan Y yang sama? Dapat. Okay. Thank you Aisyah. So X sama dengan negatif 5, Y sama dengan negatif 2. Okay, very good. Okay, thank you very much Aisyah. Okay, so yang lain adakah dapat sama macam Aisyah buat tadi? Cikgu harap semuanya okey. So antara X dengan Y sesuai lagi kalau kamu samakan X. Sebab kalau kamu ambil Y nanti dia akan jadi satu nombor yang besar kalau kamu bagi sama yang Y. Okay, so kamu ambil X. Okay, good. Jawapan Aisyah tadi betul. Dan untuk cek jawapan, gunakan kaedah kalkulator yang cikgu tunjukkan tadi. Okay, so itu je lah yang cikgu nak ajar kamu pada hari ini. Iaitu menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah penghapusan. So ini adalah kaedah penghapusan Kena bagi sama untuk hapuskan.
Okay, so untuk setakat ini ada apa-apa tak yang kamu nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, so kamu disebabkan cikgu rasa kamu tak dapat modul kan? Hari tu cikgu rasa kelas Cosmet ni tak ada modul, tak dapat modul lagi, betul? Betul. Oh, tapi jangan bersedih. Okay. Walaupun tak ada modul pun tak apa. Okay, so sekarang cikgu nak bagi latihan untuk cuba kaedah penghapusan. Boleh ke? Boleh. Okay, so kenalah cuba, kalau tidak nanti tak ingat. Sekejap cikgu akan buka semula. So, soalan yang cikgu nak paparkan ni adalah daripada modul kamu jugalah. Okay, kejap dia take time dia nak buka tu. Okay, sementara tunggu dia buka tu, kelas kita walaupun 2 jam tapi cikgu tak adalah buat 2 jam Kita buatlah sekadar yang mampu. Lama-lama pun nanti buat apa kan, mengantuk je, tak tidur kan. Macam tadi kelas cikgu pagi tadi, pelajar lelaki suka buat macam tu. Okay, dia masuk kelas. Kehadiran tu dia nak, tapi bila cikgu buat aktiviti, jawab soalan, cikgu panggil dia diam aja. Sampai dah semua dah habis keluar kan, dia duk ada lagi. Cikgu tahulah dia tidur. Okay, so kamu boleh catatkan salin soalan ni. Okay, ni soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni adalah kira latihan lah untuk hari ni. Cikgu tak adalah berniat nak bagi banyak, tapi cikgu bagi 2 soalan untuk buat. Sebab kita kan jumpa sekali je seminggu kan. So ini latihan yang pertama. Selesaikan persamaan linear serentak ni, iaitu 5x tolak 2y sama dengan 2, 3x tolak 4y sama dengan 18. Okay, dah salin? Dah. Ini soalan yang pertama dan ini adalah soalan yang kedua. Sekejap macam senang pula soalan ni. Tak mencabar. Cuba bagi soalan yang mencabar sikit kan. Sekejap cikgu tengok ada tak soalan yang mencabar. Lagi satu soalan. Bolehlah ambil yang ni lah pula. Ambil pun boleh ubah U dengan V pula. So yang ini tak payahlah buat F tu, buat nombor 2 latihan 2 soalan je untuk hari ni. Okay, so ini latihan soalan nombor 2. Cikgu. 2, ya? Nak tengok soalan nombor 1 tadi. Okay, sorry. Sekejap soalan nombor 1 terlepas. Okay, ni soalan nombor 1. Cikgu. Nak salin boleh, nak snap pun boleh. Tapi salin pun okey lah. Maksudnya nanti kamu dah dapat tu. Terima kasih. Sama. Okey, ni pula soalan nombor 2. 2 soalan je, tak nak banyak-banyak. Okey, soalan nombor 2. 2U tolak 5V sama dengan negatif 14. 4U tambah 3V sama dengan 11. Okey, ni je lah 2 soalan ni untuk hari ni yang kita belajar, iaitu kaedah penghapusan. Okey, boleh dah siap salin? Okey, so 2 soalan ni kamu cubalah jawab. Nanti hantar malam pun tak apa, tapi hantar personal kat cikgu. Tunjuklah sikit latihan yang kamu dah buat dekat cikgu. Hantar melalui Telegram juga. Malam pun tak apa. Sambil-sambil makan keropok ke, makan kuih sekejap lagi kan. Minum air teh panas. Sambil-sambil cuba jawab 2 soalan kaedah penghapusan ni. Okay, lepas tu nak pasti betul atau tidak, bolehlah check guna kalkulator cara cikgu ajar tadi kan. Okay, lepas tu kamu snap, kamu hantar kat cikgu melalui Telegram. 2 soalan ni je. Tak nak, bukanlah nak petang segera. Malam sekejap lagi pun tak apa. Pukul 12 ke. Bila-bila yang kamu boleh buat. Tapi buat hari ni lah, jangan buat esok-esok. 2 soalan ni je. Sebab
Lepas belajar mesti kita nak kena buat supaya ingat. Nak jumpa balik minggu depan. Nanti takut lupa. Boleh? Okay? Boleh. Cikgu. Alright. So kita sampai setakat ini sajalah. Dua soalan ni tadi dah salin kan? Okay. So sebelum kita bersurai, ada apa-apa tak yang kamu nak tanya? Apa-apa sajalah yang berkaitan? Tak ada. Tak ada Alright. Tak ada. Okay. Jadi tak ada, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Okay, untuk kelas hari ni cikgu rakam. Kejap lagi cikgu akan share rakaman kelas ni untuk rujukan jugalah. Bolehlah kamu tengok-tengok nanti ataupun di masa akan datang nanti kelas semasa PDPR ni untuk rujukan Okay, so setakat ini saja kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih kamu boleh bersurai. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, terima kasih.